Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah hari ini kita telah sampai ke hari yang ke-7 Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari yang kita telah lalui telah diisi dengan ibadah yang sebaik-baiknya insya-Allah, dan mudah-mudahan pada hari-hari yang mendatang Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan kita kekuatan, kesihatan, kesungguhan dan kerajinan untuk merebut segala kebaikan yang Allah sediakan dalam bulan yang mulia ini insya-Allah. Ya, pada hari ini kita akan sambung tafsir surah Saba ayat yang ke-7. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat daripadanya. Jadi dalam ayat ke-7 ini Allah berfirman, wa qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Allah menceritakan tentang kata-kata orang kafir yang menolak kemungkinan berlakunya kiamat dan kebangkitan selepas itu. Dalam ayat yang ketiga, Allah telah sebut tentang kepercayaan mereka ataupun tentang penolakan mereka ini. Ya, Allah berfirman dalam ayat yang ketiga yang telah kita bincangkan sebelum ini, wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Dan orang-orang yang kafir berkata, la ta'tina as-sa'ah, kiamat tidak akan berlaku. Jadi di sini Allah mengemukakan alasan kenapa mereka menolak sangat tentang kiamat ni. Tapi Allah bawakan dengan uslub mengejek, ya, mengejek. Orang-orang kafir berkata, hal nadullukum ala rajulin. Di mereka bercakap sama-sama mereka, hal adullukum, adakah kami tunjukkan kepada kamu, ala rajulin, tunjukkan kamu seorang lelaki. Jadi ini ayat ini penuh dengan ejekan dan betul-betul mempermain-mainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang ataupun seorang yang memang lahir di kalangan mereka, yang hidup di antara mereka dari kecil sampai dewasa, sampai berusia 40 tahun. Baginda diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Maknanya sebelum itu baginda hidup di kalangan mereka dan mereka sangat kenalkan, mereka sangat mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Ya, kata ahli tafsir, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengenali matahari. Ialah setiap hari matahari muncul, tak kenal matahari. Begitu juga mereka setiap hari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu akhlaknya, malah orang yang paling dipercayai di kalangan mereka. Tapi dalam ayat ini dia disebut apa? Ala rajulin. Rajulin ni maknanya seseorang yang tak dikenali seolah-olahnya. Maknanya itu dia kata uslub istihza. Sangat mengejek lah. Macam kita kata, kamu nak tahu tak ada orang tu kan? Macam tu lah, ada orang tu kan. Jadi sebenarnya dah tahu orang tu siapa. Tapi seolah-olah orang yang tak dikenali. Jadi apa dia cerita orang tu? Ala rajulin yunabbiukum, orang yang bagi tahu kamu, idza muzziqtum kulla mumazzaq, apabila kamu telah dikoyak-koyakkan, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, dah lebur dah. Maknanya mati, dah jadi tanah, dah jadi debu, dan tanah ni pun dah entah ke mana-mana pergi dah. Ada yang kan, kalau yang ditanam tu dah hancur dalam tanah, ataupun kalau yang dicampak ke dalam laut tu dah reput, dah dimakan ikan
satu mayat tu bayangkan dah disiat-siat oleh berapa banyak ikan dalam laut tu. Kan dah tercerai-berai tu. Ataupun kalau tak ditanam tu, terbiar atas bumi sampai reput, sampai debu-debunya di bawah angin terbang entah ke mana-mana. Itu gambaran idza muziqtum kullam mazaq. Jadi orang lelaki ni dia bagi tahu kamu, bila kita ni dah mati, dah hancur lebur, dah berterbangan jadi debu, jadi abu entah mana-mana, innakum lafi khalqin jadid. Kamu akan dijadikan makhluk baru seperti sekarang. Allahu Akbar. Memang sangat-sangat mustahil lah pada pandangan mereka. Jadi sebab itu mereka sangat-sangat tidak percaya akan bangkitnya semula selepas mati. Sebab apa? Bila dah mati tu, dah hancur lumat. Dah entah, bukan saja hancur, dah bercerai entah ke mana-mana dah. Tiba-tiba nak tercipta menjadi makhluk yang baru. Satu yang sangat mustahil. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran tentang betapa tidak percayanya mereka kepada kebangkitan selepas mati. Alasannya macam mana nak bangkit balik sesuatu yang telah hancur lebur, yang terbang entah ke mana. Tapi kalau bagi kita, senang je lah nak jawab kan. Sebelum kita ni tercipta, di mana kita? Di mana kita? Lagilah tak ada kan? Tak ada apa-apa. Tapi kalau dah ada, dah nak buat balik, lagi senang kalau nak kira logik akal lah kan. Kalau kita tengok, kalau anak-anak kita kan, dia main susun-susun puzzle ke Lego ke kan, yang berterabur tu, mula-mula nak buat tu, nak cipta satu bentuk bangunan ke, nak buat kenderaan ke, mula-mula tu memanglah susah kan, mana nak mesh, nak cari, mana nak letak kat kepala, mana nak letak kat hujung, mana nak letak kat bawah, kat atas, sehingga akhirnya di struggle tu kan, nak susun Lego tu sehingga terbentuk satu lembaga yang mereka kendaki. Jadi bentuk haiwan ke, bentuk kenderaan ke, bentuk bangunan ke, mula-mula tu kan memang susah. Tapi bila dah terbentuk, lepas tu diruntuhkan semula. Selepas runtuh tu nak susun kali kedua, tentulah lebih senang. Bandingannya lebih kurang lah. Tapi yang ni anak-anak kita, dia nak susun bahan yang dah tersedia. Tapi kita bayangkan diri kita ni sebelum tercipta ni tak ada bahan apa-apa, kosong. Allah mencipta dari tidak ada. Jadi bayangkan kalau Allah tu maha kuasa mencipta kita daripada tidak ada, apalah sangat sekadar nak mengembalikan sesuatu yang telah hancur. Lagilah senang. Tapi bagi Allah tak adalah mana lebih senang, mana lebih susah. Tapi kalau kita nak fikirkan logiknya, kalau Allah tu berkuasa mencipta daripada tak ada kepada ada, apalah sangat kalau sekadar nak memulangkan kembali sesuatu yang telah asalnya ada tapi telah hancur, dan nak bina kembali. Lagilah senang. Jadi itu ayat yang ke-7. Allah menggambarkan betapa tidak percayanya orang kafir kepada kebangkitan semula selepas mati, kerana alasannya tidak munasabah, sesuatu yang telah hancur lebur hendak dikembalikan semula. Jadi apakah jawapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tuhmahan ini? InsyaAllah kita sambung pada ayat yang ke-8. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan dapat kita teruskan renungan firman Allah dalam surah Saba ini, insya-Allah. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.